warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya dan tim akan membincangkan tentang cadangan pelang konsep pembangunan pelancongan di Mukim Pasir Salak. So, kita mulakan dengan pengenalan tentang pembangunan pelancongan yang merupakan salah satu sumber ekonomi yang amat penting dari segi mempromosikan tempat-tempat menarik yang melibatkan tempat bersejarah, lawatan pendidikan dan makanan menarik. Kajian di Mukim Pasir Salak ini memberi peluang untuk memberi cadangan yang sistematik kerana ia berpotensi untuk menjadikan pembangunan tersebut juga sebagai pembangunan pelancongan yang menarik. Matlamat ini merupakan untuk melestarikan dan meningkatkan pusat pelancongan di Mukim Pasir Salak. Ini yang terdiri daripada teras yang telah ditetapkan oleh Pelang Konsep A, iaitu pelancongan, warisan dan agropelancongan. Objektifnya ialah untuk meningkatkan aktiviti pelancongan yang lebih progresif dan kompetitif. Selain itu, untuk mengenal pasti tapak kajian berdasarkan pelancongan warisan dan agropelancongan. Yang terakhir, untuk menghasilkan pelang konsep berdasarkan teras pelancongan, warisan dan agropelancongan. Seterusnya, kita membincangkan pula tentang latar belakang bagi kawasan kajian yang berada di blok perancangan yang ke-9 di dalam daerah Perak Tengah. Mukim Pasir Salak terletak di tepi Sungai Perak dan seberang sungainya adalah Kampung Gajah. Di belakang juga terletak Jelabang Padi seberang Perak. Kawasan Pasir Salak bersepadan dengan daerah Kerian di utara, daerah Kampar di timur dan daerah Manjung di barat. Ia juga dikelilingi oleh 5 mukim, iaitu Mukim Pulau Tiga di belah utara, Mukim Kota Setia di belah selatan dan 3 mukim di belah timur, iaitu Kampung Gajah, Pasir Panjang dan Mukim Bandar. Kajian yang pertama sekali ialah berkaitan isu dan masalah. Isu pertama ialah keunikan seni budaya dan peninggalan sejarah dapat menjadi tarikan dan dapat menjana ekonomi di Pasir Salak. Kedua, kepelbagaian tarikan dalam seni budaya dan warisan sejarah dapat mengajar generasi muda untuk mengetahui keunikan masyarakat di Mukim Pasir Salak. Ketiga, kemudahan untuk aktiviti budaya dapat menjadi tempat utama untuk mengeratkan hubungan masyarakat. Keempat, kurangnya kesedaran mengenai sejarah dan seni bina yang penting di Pasir Salak. Seterusnya, kurangnya promosi yang dijalankan bagi aspek makanan dan berbagai jenis produk warisan yang terdapat di Pasir Salak. Seterusnya, sokongan perkhidmatan pelancongan yang masih di tahap yang lemah. Seterusnya, kompleks sejarah Pasir Salak merupakan tempat yang ditinggalkan dan tidak dipelihara. Seterusnya, tempat penginapan yang terdapat di Pasir Salak
tidak sepenuhnya didaftar dengan pihak berkuasa Motex. Dan seterusnya, industri kecil sederhana perlulah mempelbagaikan jenis produk untuk meningkatkan aktiviti mereka. Dan seterusnya, kawasan pertanian yang terdapat di kawasan salak dapat menjana pendapatan penduduk setempat. Dan akhir sekali, tiadanya zon penampungan menyebabkan berlakunya banjir pada tahun 2014. Seterusnya, kita bergerak kepada 2.2 iaitu potensi dan halangan. Potensi pertama ialah keunikan seni budaya dan peninggalan sejarah dapat menjana ekonomi sektor pelancongan di Pasir Salak. Yang kedua, sektor pelancongan ini boleh ditingkatkan dengan warisan ketara dan warisan tidak ketara melalui pelbagai promosi di Pasir Salak. Ketiga, peningkatan sektor pertanian di Mukim Pasir Salak juga dapat meningkatkan taraf ekonomi penduduk Pasir Salak. Keempat, peningkatan sektor pertanian seperti kelapa sawit juga berpotensi dalam peningkatan ekonomi di Pasir Salak. Dan terakhir sekali, kompleks sejarah Pasir Salak merupakan yang berpotensi sebagai pelancongan budaya dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai sejarah Pasir Salak. Seterusnya adalah halangan. Halangan pertama ialah pusat pelancongan Pasir Salak menanggung pembelanjaan yang tinggi terhadap pengurusan Pasir Salak itu sendiri disebabkan banjir yang berlaku pada tahun 2014 yang tidak mempunyai zon penampungan yang zon penampungan di kawasan Sungai Perak. Kedua, pembangunan ekonomi yang kurang maju menyebabkan pembangunan komersial di kawasan Pasir Salak itu sendiri turut terjejas. Ketiga, lokasi yang berjauhan dengan kemudahan menyebabkan ia tenggelam dan sukar dipromosikan, terutamanya kepada industri kecil sederhana (IKS). Dan akhir sekali, akibat daripada kurangnya dipromosikan menyebabkan warisan dan peninggalan sejarah itu sendiri kurang dikenali oleh pelancong luar. Seterusnya adalah cadangan awal. Cadangan yang pertama sekali ialah mewujudkan pembangunan guna tanah yang terancang dan strategik. Yang pertama ialah mempertingkatkan kawasan pertanian terutama kawasan agro pelancongan seperti kawasan dusun, penternakan, chalet, rekreasi dan kehidupan masyarakat kampung. Kedua ialah memperkasakan ekonomi ke arah pembangunan pelancongan yang mampan. Antara komponennya ialah antara cadangannya ialah mewujudkan ruang aktiviti tidak formal dan ekonomi di Mukim Pasir Salak. Kedua, mewujudkan sistem teknologi tinggi bagi sektor pertanian itu sendiri. Ketiga, yang terakhir sekali, mewujudkan sebuah kawasan industri kecil dan sederhana yang besar di Pasir Salak agar terdapatnya pelbagai produk di kawasan Pasir Salak tersebut. Dan seterusnya, memantapkan industri pelancongan berasaskan warisan budaya dan sejarah. Antara cadangannya ialah mempertingkatkan aktiviti warisan ketara seperti monumen, alam semula jadi, kebudayaan, makanan dan kesihatan dan kesejahteraan. Kedua, mempromosikan jejak warisan bagi memajukan sektor pelancongan. Ketiga ialah memastikan penginapan pelancongan didaftarkan di bawah Motex. Dan akhir sekali, mengadakan sesi mural yang dapat menarik minat pelancong. Dan akhir sekali ialah memperkukuhkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan identiti Pasir Salak itu sendiri. Antara cadangan ialah meningkatkan warisan tidak ketara terhadap proses menghasilkan produk kraft tangan, persembahan tarian
dan lain-lain lagi. Kedua, mempertingkatkan kemudahan pelancongan seperti pemandu pelancong dan lain-lain. Kedua, mempromosikan budaya warisan dan tradisi di Mukim Pasir Salak. Dan akhir sekali, mewujudkan perkampungan budaya di Mukim Pasir Salak seperti seni budaya warisan, pusat rujukan tamadun dan sebagainya. Untuk teras pertama ialah pelancongan berintipatikan perkampungan yang mempunyai dua strategi, iaitu memperkasakan seni budaya tempatan sebagai imej pelancongan yang unik. Strategi kedua, memperkenalkan aktiviti sosial budaya yang berteraskan seni budaya. Bagi teras kedua ialah memperkasakan seni warisan Melayu. Teras ini terdapat 4 jenis strategi, iaitu yang pertama, memelihara dan memulihara monumen yang bercirikan warisan dan tradisi. Strategi kedua, membangunkan aktiviti warisan tidak ketara dalam mewarisi kemahiran tradisional yang produktif. Strategi ketiga, menafistasikan nilai-nilai kebudayaan yang praktikal. Dan yang keempat, mendepani kesejahteraan dan kesihatan yang memumpukan perspektif pelancong mampat. Bagi teras ketiga ialah mengekonomikan agropelancongan alaf baru. Terdapat 5 strategi. Yang pertama ialah memperoleh indeks syailik dan inap desa sebagai aktiviti percutian masyarakat tempatan. Strategi kedua, mempertingkatkan sumber hasil pertanian. Strategi ketiga, memperkasakan kawasan ternakan. Strategi keempat, memperaga aktiviti agropelancongan berasaskan penyelidikan yang berinovasi. Dan strategi kelima, mendepani aktiviti agropelancongan berasaskan rekreasi dan riadah yang berkreatif. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang 3.2 carangan pembangunan. Saya akan mengemukakan carangan-carangan bagi strategi pertama, teras pertama. Carangan pertama, memelihara dan memulihara pusat pelancongan di Pasir Salak. Carangan yang kedua, membaiki kemudahan sokongan di pusat pelancongan. Dan yang ketiga, menambah baik kemudahan landscape di pusat pelancongan. Lokasi bagi carangan ini berada di pusat pelancongan di Jalan Bandar Endut, dan komponen bagi carangan ini iaitu memelihara Muzium Pasir Salak, memelihara Kompleks Sejarah Pasir Salak dan menyelenggara pelbagai kemudahan sokongan sedia ada dan baru. Justifikasi untuk carangan ini untuk menghidupkan semula pusat pelancongan yang sudah lama ditinggalkan, menyebabkan banyak kerosakan, dan pembangunan ini juga perlu dipelihara kerana ia mudah runtuh kerana usianya yang agak lama. Jadi, mari kita lihat ilustrasinya. Seterusnya, bagi carangan-carangan strategi kedua teras pertama iaitu carangan mewujudkan kios kraftangan, dan carangan kedua ialah mengadakan kemudahan sokongan. Lokasi bagi carangan ini berada di kawasan komersial bersebelahan dengan Muzium Pasir Salak. Komponen carangan bagi mewujudkan kios ini ialah mengadakan kios serbaguna berkuasaan 8x20 kaki. Dan komponen cadangan bagi kemudahan sokongan ialah melibatkan tempat letak kereta, meja dan kursi dan sebagainya. Justifikasi untuk cadangan ini untuk mempromosikan dan menjadi hasil seni dari budaya masyarakat tempatan sebagai produk pelancongan yang dapat menjadikan perhatian pelancong. Jadi, mari kita lihat ilustrasi bagi cadangan tersebut. Seterusnya, bagi teras kedua, strategi pertama mempunyai 4 carangan, iaitu carangan pertama, carangan jejak warisan. Carangan kedua ialah memelihara rumah kutai. Carangan ketiga ialah penambahbaikan kemudahan sokongan. Dan yang terakhir ialah penambahbaikan kemudahan landscape. Lokasi bagi carangan-carangan tersebut berada berdekatan dengan Kompleks Sejarah Pasir Salak di Jalan Bandar Endut, Pasir Salak. Komponen cadangan ialah rumah-rumah yang mempunyai seni bina mencirikan warisan dipelihara dan pelihara. Dan yang kedua, rumah tersebut perlu dicantikkan semula supaya menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan ciri warisan tersebut. Dan yang ketiga, penyelenggaraan juga dilakukan pada rumah-rumah tersebut jika perlu. Aktiviti cabaran tersebut merupakan
lawatan ke setiap rumah kutai di sekitar kawasan kompleks sejarah. Dan yang kedua, mengadakan aktiviti pendidikan tentang seni muda bercirikan warisan. Justifikasi tentang cadangan ini melibatkan cadangan untuk memfokuskan rumah-rumah yang mempunyai seni bina bercirikan warisan. Rumah tersebut dijadikan cadangan bagi pengunjung melihat rumah-rumah tersebut dalam keadaan yang selesa dan menarik. Jadi, mari kita lihat ilustrasinya. Seterusnya, bagi teras kedua, cadangan kedua melibatkan dua cadangan, iaitu cadangan pertama mewujudkan kios aroma tradisi Pasir Salak yang berasaskan makanan tradisional. Komponen cadangan tersebut menyediakan kios serbaguna berbentuk kontena dengan bersaiz 20 GB, iaitu berukuran 20 kaki panjang, 8 kaki lebar dan 8.6 tinggi. Kedua, menyediakan reka bentuk yang menarik dan moden. Cadangan kedua ialah menyediakan kemudahan sokongan, melibatkan komponen cadangan iaitu tempat letak kereta, meja, kerusi dan sebagainya. Justifikasi untuk cadangan-cadangan tersebut ialah untuk melakukan aktiviti perniagaan sambil mempromosikan makanan tradisional di Pasir Salak supaya tidak lenyap dari generasi ke generasi. Jadi, mari kita lihat ilustrasinya. Bagi teras kedua, strategi ketiga melibatkan cadangan untuk menaikkan tarian tradisional. Komponen cadangan melibatkan untuk mewujudkan kawasan latihan tarian tradisional dengan keluasan tapak sebesar 36 kaki kali 72 kaki. Kedua, tempat latihan tarian tradisional tersebut berbentuk segi 4 tepat. Ketiga, kemudahan yang terdapat dalam tempat latihan tersebut adalah terdapat cermin dinding yang berukuran sama besar dengan dinding, tandas, surau dan tempat letak kereta. Aktiviti cadangan tersebut melibatkan kelas latihan secara percuma kepada penduduk Pasir Salak. Kedua, mengadakan persembahan tarian tradisional sewaktu kedatangan pelancong. Lokasi bagi cadangan tersebut melibatkan tanah kosong bersebelahan Dewan Besar Bandar Baru Fikra seberang Perak, Jalan Lebuh Paduka BPK 91. Justifikasi untuk cadangan tersebut ialah penduduk dapat mengetahui jenis tarian tradisional yang terdapat di Pasir Salak dan juga penduduk juga dapat mempelajari cara tarian tradisional tersebut. Jadi, mari kita lihat ilustrasinya. Seterusnya adalah strategi terakhir bagi teras kedua memperkasakan seni warisan Melayu, iaitu mendepani kesejahteraan dan kesihatan yang memupukkan perspektif pelancongan mampan. Antara cadangan ialah mewujudkan perubatan tradisional. Okey, antara komponen cadangan yang akan diadakan ialah mewujudkan kawasan perubatan tradisional dengan keluasan bersamaan keluasan rumah berkembar, iaitu 60 kaki darab 80 kaki. Seterusnya, kemudahan sokongan seperti tempat letak kenderaan, tandas dan tempat menunggu, iaitu dia amat sangat penting kerana dapat memberikan keselesaan kepada pengguna yang pelancong ataupun penduduk tempatan yang akan menggunakan atau menerima rawatan daripada pusat perubatan tradisional ini. Antara jenis perubatan tradisional yang akan diadakan ialah pakej rawatan urutan Melayu, rawatan amalan Melayu dalam penjagaan ibu selepas bersalin, rawatan herba. Dan proses perubatan tradisional ini melibatkan bahan berasaskan tanaman herba. Antara aktiviti cadangan yang akan diadakan ialah menggunakan alatan tradisional dan mengadakan lawatan di ladang herba, sebab pembinaan
perubatan pembinaan bangunan perubatan tradisional ini akan berada berdekatan dengan cadangan tanaman tradisional, tanaman herba itu nanti. Untuk justifikasi dia lah untuk menjana pendapatan ekonomi penduduk Pasir Salak. Itu utamalah. Yang kedua lah untuk memberikan pakej yang lumayan kepada pelancong yang datang nanti, kerana dalam masa sama mereka menerima lawatan di pelbagai tempat, dalam masa sama mereka dapat memberikan relaxkan badan mereka dengan menerima rawatan tradisional ini. Antara agensi yang akan terlibat ialah agensi Majlis Daerah Perak Tengah dan Kementerian Kesihatan Malaysia daripada bahagian perubatan tradisional di complementary. Okay. So kita akan pergi ke ilustrasi. So ini adalah ilustrasinya. Okay, seterusnya adalah teras ketiga. Untuk teras ketiga inilah mengekonomikan agropelancongan alaf baru. So strategi pertama ialah memperoleh indeks Shaylet atau inap desa sebagai aktiviti percutian masyarakat tempatan. Cadangan pertama ialah mengadakan The Paddy Box Homes of Pasir Salak. Okey. Antara komponen cadangan dia ialah menyediakan inap desa ataupun chalet 2 tingkat berkonsep kontena yang mempunyai 10 bilik berkeluasan 8 kaki darab 20 kaki untuk satu bilik, dan menyediakan ruang pejabat pendaftaran berbentuk kontena juga berkeluasan 20 kaki darab 8.6 kaki. Antara aktiviti cadangan yang akan diadakan ialah pemandangan sawah bagi sebab sawah padi sebagai aktiviti bergambar. Dalam masa sama juga adanya aktiviti berbasikal, aktiviti merasai pengalaman menanam padi bersama pesawah yang memang ada di kawasan tersebut, dan aktiviti memancing ikan di kawasan tali air, sebab di kawasan sawah itu tidak adanya kawasan tali air dan terdapatnya pelbagai jenis ikan yang boleh kita menangkap dengan cara memancing ataupun dengan cara penangkapan yang tersendiri. Untuk justifikasi ialah untuk meningkatkan ekonomi di kawasan pertanian tersebut supaya mendapat lebih perhatian untuk dijadikan kawasan agro perancang berasaskan inap desa ataupun chalet yang lebih strategik. Antara agensi yang terlibat ialah Majlis Daerah Perak Tengah, Firqah Sdn Bhd Cawangan Perak Tengah, iaitu padi ini under Firqah Sdn Bhd, dan Kementerian Pelancongan Seni Budaya dan Budaya Malaysia Negeri Perak Tengah. Lokasi ini akan berada di kawasan di BPK 9.4, iaitu di tapak Semayang Padi Firqah Bhd Pasir Salak. Dan seterusnya ini adalah ilustrasinya. Sambungan bagi strategi pertama ialah sambungan daripada dalam penyediaan Paddy Box Home of Pasir Salak. Adanya cadangan mengadakan kemudahan sokongan bagi Paddy Box Home di Pasir Salak. Okey, komponen cadangannya ialah menyediakan kemudahan bilik tidur seperti katil, bantal, meja solek, tandas dan TV. Menyediakan ruang berehat seperti pondok, meja dan kerusi. Menyediakan kemudahan parking sebanyak 15 petak yang 15 blok yang berkeluasan 29 kaki darab 12 kaki untuk setiap petak parking tersebut. Dan akhir sekali menyediakan kafe berkonsepkan makanan Melayu kampung dan wasted. Okey. Justifikasi bagi cadangan ialah cadangan tersebut bermain peranan sebagai asas pembangunan penginapan untuk keselesaan dan kemudahan pengunjung. Agensi yang terlibat juga adalah Majlis Daerah Perak Tengah, Firqah Sdn Bhd Cawangan Perak Tengah, Kementerian Pelancongan Seni Budaya Malaysia Negeri Perak.
dan lokasi adalah di kawasan yang sama di BPK 9.4 tapak Semayang Padi Freka Berhad Pasir Salak. Dan ini merupakan ilustrasinya. Okey, yang seterusnya ialah strategi kedua untuk teras ketiga mengekonomi agro pelancongan alah baru ialah bagi strategi ketiga ialah mempertingkatkan sumber hasil pertanian. Antara cadangan pertama ialah mewujudkan tanaman herba. Antara cadangan komponen dia ialah menyediakan taman herba berkeluasan 2 ekar dan menyediakan kaunter dan pejabat berbentuk kontena dengan keluasan 8 kaki darab 20 kaki. Antara aktiviti cadangan yang akan diadakan ialah aktiviti lawatan kepada pelancong ke taman herba, adanya aktiviti berpengalaman menanam pokok di taman herba dan aktiviti penyelidikan untuk menyelidik setiap jenis tanaman dan melibatkan tanaman herba, paku pakis, orkid, tumbuhan akuatik dan sebagainya. Antara justifikasinya adalah untuk memberi peluang kepada pengunjung untuk melihat dan mempelajari jenis tumbuhan herba serta ia berfungsi bagi bertujuan perubatan tradisional juga. Antara agensi yang terlibat ialah Jabatan Pertanian itu sendiri dan lokasi yang akan dibuat ialah di kawasan 94 iaitu di Jalan Ulu Dedap A18. Ini merupakan ilustrasi bagi cadangan taman herba tersebut. Seterusnya ialah cadangan kedua bagi kemudahan sokongan di tanaman herba ya. Bagi komponen cadangan ialah menyediakan bahan pertanian seperti baja, biji benih, tanah dan sebagainya. Dalam masa sama juga kita memerlukan papan tanda pondok berehat dan pagar penghadang. Ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada pekerja dan juga dalam masa sama memberikan kemudahan kepada pelancong ataupun penduduk tempatan itu sendiri untuk datang ke taman herba ini. Dan justifikasinya ialah untuk mendukung sebagai peranan penting untuk menyediakan kemudahan yang secukupnya kepada pelancong dan juga penduduk setempat juga. Antara agensi yang terlibat ialah Jabatan Pertanian juga dan lokasinya adalah lokasi yang sama di BPK 9.4 Jalan Ulu Dedap A18 dan ini merupakan ilustrasi bagi kemudahan sokongan di taman herba. Seterusnya ialah cadangan ketiga ialah bagi mempertingkatkan sumber hasil pertanian ialah The Pasir Salak Agro Farm. Ini adalah untuk bertujuan mengadakan pertanian dusun-dusun dari segi kepelbagaian buah. Dalam maksudnya kita menanam dusun dengan buah-buahan yang bercampur. Antara komponen cadangan ialah mewujudkan dusun buah-buahan bercampur dengan kawasan berukuran 20 ekar. Ini adalah untuk mempelbagaikan lagi jenis buahan. Antara jenis buahan yang akan ditanam adalah buah harum manis, nangka, ciku, mangga dan buah kabung tu sendiri ialah buah kabung ini merupakan buah tradisi ataupun buah yang digemari oleh penduduk Pasir Salak tersebut. Antara cadangan aktiviti yang akan diadakan ialah menyediakan pakej penanaman biji benih buah-buahan yang terdapat di kawasan dusun buah-buahan tersebut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari segi penanaman buah-buahan tersebut dan aktiviti memetik buah bersama pekerja petani di dusun tersebut bagi merasai pengalaman. Oleh itu, dengan adanya aktiviti ini, penduduk setempat dan pelancong di luar ataupun di dalam juga akan mengetahui cara memetik ataupun cara menanam dengan lebih betul untuk mengetahui cara penanaman yang betul dan dapat memberikan potensi yang tinggi bagi penanaman. Seterusnya ialah justifikasi untuk
cadangan The Pasir Salak Agrofarm ini adalah dapat mengetahui pelbagai pengalaman dan mengetahui tentang pertanian yang dijalankan di Pasir Salak. Dalam masa sama dapat meningkatkan sektor pertanian di Pasir Salak tersebut. Antara agensi yang terlibat ialah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu FAMA, Jabatan Pertanian dan Majlis Daerah Perak Tengah. Lokasi adalah sama juga di BPK 94 Jalan Ulu Dedap A18. Cadangan ini adalah untuk meningkatkan lagi pertanian di Pasir Salak, bukan dari segi adanya padi dan kelapa sawit, tapi dengan adanya buah-buahan bercampur ini, dia juga dapat meningkatkan pendapatan, dapat menjana pendapatan penduduk Pasir Salak itu sendiri. So ini merupakan ilustrasi bagi cadangan The Pasir Salak Agrofarm. Seterusnya adalah strategi ketiga. Seterusnya adalah strategi ketiga bagi teras ketiga mengekonomikan agropelancongan di agropelancongan Alah Baru, iaitu memperkasakan kawasan ternakan. Cadangannya adalah penternakan lembu feedlot secara komersial. Antara komponen cadangannya ialah mewujudkan kawasan penternakan lembu, luas kawasan untuk kandang iaitu 3 meter persegi, lebih kurang 30 kaki persegi setiap ekor lembu. Seterusnya menggunakan sistem solar bagi pengeringan najis dan menghasilkan bahan sampingan yang berbentuk baja atau humis yang stabil, dan menyediakan infrastruktur ladang ternakan yang sedia ada. Antara aktiviti cadangan yang akan diadakan ialah lawatan ke ladang ternakan untuk mempelajari sistem peternakan dan aktiviti memberi makan kepada haiwan ternakan tersebut. Justifikasinya adalah untuk meningkatkan pendapatan penduduk dan penternakan serta ekonomi di Pasir Salak. Dengan wujudnya suasana persikatan yang mesra alam serta mesra penduduk yang setempat. Antara agensi yang terlibat ialah Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Lembaga Pertubuhan Peladangan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Majlis Daerah Perak Tengah. Lokasi ialah di BPK 9.2. Cadangan ini adalah untuk meningkatkan lagi ekonomi pertanian dalam masa ekonomi agropelancongan dalam masa sama. Dengan adanya pertanian dan penternakan, ekonomi di agropelancongan dapat ditingkatkan dan dapat menjana pendapatan penduduk setempat itu sendiri, dan dalam masa sama pelancong dapat mempelajari pelbagai ilmu dari segi penternakan dan pertanian itu sendiri. So, seterusnya ilustrasi bagi peternakan lembu feedlot secara komersial. Seterusnya, strategi keempat ialah memperagakan aktiviti agropelancongan berasaskan penyelidikan yang berinovasi. Okey. Yang cadangan pertama ialah mempelbagaikan produk berasaskan tanaman herba. Komponennya cadangan ialah menghasilkan produk yang mempunyai nilai perubatan secara tradisional seperti tablet pegaga, jus kesihatan, produk herba dan minyak urutan. Aktiviti cadangan yang akan diadakan ialah aktiviti penyelidikan untuk mengenal setiap jenis produk, fungsi dan kesannya tersendiri, dan adanya aktiviti perniagaan dengan menjual dan mempromosikan produk tersebut kepada pengunjung. Justifikasinya ialah bertujuan memberi fungsi yang lebih berinovasi kepada pelancong untuk datang ke Taman Herba serta mendapat pendidikan yang lebih mengenai kebaikan tanaman herba untuk kesihatan tubuh badan kita sendiri.
antara NGC yang akan terlibat ialah tanaman Jabatan Pertanian itu sendiri, dan lokasinya ialah di BPK 9.4 Jalan Ulu Dedap A18. Dan ini merupakan ilustrasinya. Strategi yang terakhir iaitu mendepani aktiviti agro pelancongan yang berasaskan rekreasi dan riadah yang berkreatif. Cadangan pertama ialah mengadakan JT Siputom. Ini JT ini dinamakan Siputom adalah dari sejarah yang berlaku di Pasir Salak sendiri, iaitu Siputom, yang bernama Siputom. Antara aktiviti cadangan yang akan diadakan adalah mengadakan aktiviti bergambar, mengadakan aktiviti riadah dengan menggunakan kemudahan sokongan yang telah disediakan, dan mengadakan aktiviti menaik bot berbayar, menyusuri Sungai Perak sambil melihat pemandangan semula jadi dan pembangunan menarik di antara Pasir Salak dan Kampung Gajah itu sendiri. Justifikasinya ialah untuk meningkatkan tarikan pelancongan untuk melalui Seterusnya kita pergi kepada 3.3 iaitu pengurusan projek. Pengurusan projek ini mempunyai 3 kategori iaitu fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Bagi fasa pertama mempunyai jangka masa yang ringan selama 5 tahun. Terdapat beberapa cadangan yang terlibat dalam fasa pertama ini. Seterusnya kita pergi kepada 3.3 iaitu pengurusan projek. Untuk pengurusan projek ini mempunyai 3 kategori iaitu fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Bagi fasa pertama mempunyai jangka masa yang ringan iaitu selama 5 tahun. Terdapat beberapa cadangan yang terlibat dalam fasa pertama ini, antaranya ialah cadangan memelihara dan memelihara pusat pelancongan di Pasir Salak. Kedua, memperbaiki kemudahan sokongan pusat pelancongan di Pasir Salak. Ketiga, jejak warisan. Keempat, memelihara dan memelihara rumah kutai. Kelima, cadangan menaikkan tarian tradisional. Dan keenam, mengadakan JT Siputom. Dan last sekali ialah mengadakan kemudahan sokongan di kawasan JT Siputom itu. Dan bagi fasa yang kedua pula, jangka masa ialah sederhana selama 10 tahun. Antaranya cadangan yang terlibat ialah penambahan landscape di sekitar kawasan pusat pelancongan di Pasir Salak. Kedua, mewujudkan kios kraft tangan. Ketiga, mengadakan kemudahan sokongan bagi kios kraft tangan. Keempat, penambahan kemudahan sokongan pada seni bina warisan di Pasir Salak. Kelima, penambahan kemudahan landscape di sekitar kawasan seni bina warisan. Dan keenam, mewujudkan kios aroma tradisi Pasir Salak yang berasaskan makanan tradisional. Dan last sekali, mengadakan kemudahan sokongan pada kios aroma tradisi Pasir Salak. Dan last sekali adalah fasa ketiga. Bagi fasa ketiga ini, jangka masa dia adalah berat dan mempunyai dan masa jangka ialah 15 tahun. Antara cadangan yang terlibat ialah mewujudkan perubatan tradisional. Kedua, mengadakan The Paddy Box Home of Pasir Salak. Ketiga, mengadakan kemudahan sokongan di Paddy Box Home of Pasir Salak. Keempat, mewujudkan taman herba. Kelima, mengadakan kemudahan sokongan di taman herba. Keenam, The Pasir Salak Agro Farm. Ketujuh, penternakan lembu feedlot secara komersial. Dan last sekali ialah mempelbagaikan produk berasaskan tanaman herba. Seterusnya, 4.0 idea pembangunan konsep.
Tema konsep ini merupakan tema berkonsep warisan agro-seomotik. Warisan agro-seomotik yang digunakan merupakan hasil kombinasi di antara konsep pelancongan dan juga teori seomotik. Konsep ini menjadikan elemen-elemen berbentuk pelancongan dan warisannya berfungsi sebagai daya tarikan kepada pelancong untuk menjadi kawasan tersebut sebagai destinasi pelancongan yang strategik untuk dikunjungi pada masa akan datang. Konsep ini dibentuk dengan hasil gabungan elemen penting iaitu pelancongan budaya, seni warisan dan juga agro-pelancongan alam baru. Matlamat konsep bagi warisan agro-seomotik adalah untuk mementingkan pelbagai aktiviti pelancongan yang melibatkan warisan, pelancongan dan pertanian. Objektif konsep iaitu yang pertama untuk menghasilkan pembangunan pelancongan yang inovasi. Kedua, untuk mengekalkan ciri warisan dan tradisi. Dan yang terakhir, untuk mempergiatkan aktiviti berkonsepkan agro-pelancongan kepada pelancong. Ini merupakan big idea peletakan cadangan bagi teras-terasan berikut. Ini menunjukkan cadangan bagi teras agro pelancongan sangat berpotensi untuk dibangunkan bagi menarik pelancong datang ke Pasir Salak. Seterusnya, ini adalah cadangan plan konsep bagi alternatif pertama. Ia dilihat dari segi accessibility, pemeliharaan, penjanaan semula, pembangunan baharu dan jejak warisan. Sama juga dengan cadangan plan konsep bagi alternatif kedua. Perbezaan bagi cadangan ini ialah perbezaan dari segi peletakan dan cadangan-cadangan yang dipilih untuk alternatif 1 dan alternatif 2. Next, kita pergi ke 5.0 penilaian pemilihan konsep menggunakan penilaian metrik. Ini menunjukkan penilaian metrik yang kami telah buat berdasarkan cadangan-cadangan daripada alternatif plan konsep 1 dan plan konsep 2. Ia menunjukkan plan alternatif konsep 1 ialah berpotensi untuk dicadangkan. Dan last sekali untuk 0.0 ialah kesimpulan. Kesimpulan daripada plan konsep ini adalah bagi membangun dan pemboleh wah. Last sekali ialah 6.0 iaitu kesimpulan. Dari kesimpulan ini menunjukkan ialah bagi membangunkan dan menghidupkan aktiviti pelancongan di Mukim Pasir Salak, mempelbagaikan cadangan yang akan dilaksanakan bagi mencapai matlamat serta teras yang telah dicadangkan berdasarkan pelancongan, warisan dan agro pelancongan. Sejarah Pasir Salak merupakan salah satu nilai warisan harus dikekalkan kerana itu melambangkan sesebuah pembangunan pelancongan yang sangat produktif kepada Pasir Salak tersendiri. Oleh itu, terima kasih. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kami, Nurul Alias Syairah dan Nurul Wadina Syamira.